Okay, good morning. Hari ini saya akan sambung ya dengan tajuk sifat kimia alkohol lah. Okay ya. So dalam sifat kimia alkohol, all together ada 3 tindak balas yang kamu kena tahulah. Okay ya. Yang pertama ialah pembakaran. Okay ya, pembakaran. Yang kedua ialah pengoksidaan. Okey. Yang ketiga ialah pendehidratan. So all together ada 3 lah. Okey ya. So kita akan lihat one by one ya. So kita lihat yang pertama, pembakaran alkohol. Okey, alkohol terbakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. Okey ya. Alkohol terbakar dengan lengkap. Okey, dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. Oksigen berlebihan membebaskan ataupun membebaskan gas karbon dioksida dan air. Okey ya. So itu ialah definisi umum lah. Okey ya, definisi umum tentang tindak pembakaran alkohol. So yang penting kita kena tahu tulis apa kita kata formula kimia dia, memang kita kena tahu tulis ya. So for this kamu kena tahu dia punya formula AMP bagi alkohol. Okey. So kamu kena hafalkan ya formula AMP bagi alkohol supaya kamu boleh terbitkan formula molekul dan boleh tulis persamaan kimia dengan seimbang. Okey ya. Okey, kita mulakan dengan etanol dulu. Okey ya, saya gantikan, saya buat contoh, beberapa contoh. Okey ya. Yang pertama, saya gunakan etanol. Okey ya, etanol. So saya gantikan dalam formula yang saya dapat ialah C2H 2 kali 2 4 4 tambah 1 5 H5OH. Okey ya, kalau etanol di bilangan karbon dia ialah 2, so saya gantikan yang sama dengan 2. Okey, kita tulis persamaan kimia dia. Semula C2H5OH. Okey ya. Bertindak balas dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Okey ya, menghasilkan karbon dioksida dan air. Kita lihat ya. Okay, maybe I show you the different color. Okay ya, cara nak mengimbangkan. Okay, kita mulakan pengimbangan kita. Kita mulakan dengan karbon dulu, diikuti dengan hidrogen. Akhir sekali baru kita buat untuk oksigen. So carbon first, followed by hydrogen, then only we balance for oxygen. Okay ya, baru kita imbangkan untuk oksigen. Okay ya, kita lihat. So okay, C2. So saya kena letak 2 sini lah. Okay ya. So hydrogen 5 plus 1. So ada 6 hydrogen. 5 plus 1, 5 tambah 1 ada 6 hydrogen. So saya kena letak 3 di sini supaya saya dapat 3 kali 2, 6. Okay. So 5 plus 1, 6 hydrogen. 6 hydrogen, 6 hydrogen, balance lah. Okay ya. Kemudian kita check ya. Sebelah sini untuk oksigen 2 times 2, 4. 4 plus 3, total dia ialah 7. Okay, so you break it up on this side. Okay, 7 right. 1 must come from here. Okay, dari sini. Balance it must come from here. Okay. So 1 plus 6, you get 7. Right, 1 tambah 6, kita dapat 7. Okay. So 7 oksigen ya. So untuk dapatkan 6 senang saja sebab dia ialah even number ya, nombor genap. So 3 kali 2. So 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7.
Okay, can you see that? So bila terangkan, diterangkanlah. Okay, just gantikan perkataan alkohol tu dengan etanol. So put there etanol. Okay, terbakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan membebaskan gas karbon dioksida dan air. Okay, maybe I show you one more example. Okay, show you one more example. I move to the side. Okay, sekejap. Okay, I show you one more example. Contoh yang kedua, saya gunakan propanol. Okay, so propanol saya gantikan dengan N sama dengan 3 So sekali lagi saya gunakan formula ARM dia. Okay, CN H2N plus 1 OH. Okay, gantikan N sama dengan 3 untuk propanol. So saya akan dapat C3H7O7. Okay, C3H7OH. Okay, C3H7OH. Okay, see I show you. So gantikan C3. So 2 times 3 plus 1, you get 7 OH. So simple as that. Kalau kamu hafalkan formula ARM dia lah. Kalau tak hafal, of course kamu tak boleh nak terbitkan formula molekul. So you cannot write the equation. Kamu tak boleh tulis persamaan kimia yang seimbang. Okey, kita mulakan. Okey, ni ialah propanol. Okey, kita lihat. So C3H7OH plus O2, kamu akan dapat CO2 plus H2O. Okay. So yang ni ialah 3 karbon. Okay. Maybe I use a different color pen here. Wait, I show you. Merah. Okay, so kamu lihat 3 karbon. So saya letak 3. Okay, bagi karbon dah balance. Okay, cuba tengok hidrogen 7 tambah dengan 1. So hidrogen ada 7. So saya kena letak 7 plus 1 8 lah, sorry. Okay, 7 tambah 1. Okay, so hydrogen bersama dengan 8. Okay, so sekarang we are right on track. Okay, so 4. Okay, so 4 kali 2 hydrogen dia ialah 8. Okay, okay, betul. Okay, kita sambung lagi So sekarang karbon dah balance, hydrogen pun dah balance. Kita kira untuk oksigen pula. So 3 times 2 6. 6 plus 4, 6 tambah 4. So kamu akan dapat 10. Okay, 10 oksigen. Okay, ni lah untuk oksigen Okay. So saya kena pecahkan dia. 1 must come from alcohol, balance must come from oxygen. So 1 plus 9 lah. Okay. Oleh sebab 9 ni ialah lumbur ganjil. So saya kena letak pecahan kat sini. So I put fraction 9/2. Okay, 9/2. Saya boleh tinggalkan persamaan kimia dalam bentuk ni, ataupun saya boleh batalkan fraction ini dengan multiply mendarab seluruh equation tu dengan 2. Okay. So saya boleh darab 2, saya akan dapat 2. Setiap bahan tu kamu kena darab 2
darab 2, darab 2, darab 2, darab 2. Okey ya. So 2, okey ya, CH3OH plus, okey ya, 9/2. 9/2 kalau multiply dengan 2 batal lah, so tinggal 9. 9/2, 9/2 you will get, multiply dengan 2, 6 CO2 plus multiply dengan 2, 8 H2O. Okay, can you see that? Okay ya, so must be careful lah. Persamaan kimia mesti seimbang dan lengkap. Okay ya, mesti betul dan seimbang. Okay, so maybe I can okay ya. So you tak payah tunjukkan semua ini dalam kertas soalan. Just tuliskan persamaan kimia yang betul dan seimbang. Okay ya, tak payah tunjukkan semua ini dalam kertas soalan. Okay. Okay, maybe I show you one more example. Saya buat satu lagi example. So bila nak tulis, nak terangkan persamaan, so kamu tulis yang sama lah. Okay ya, saya tulis kat bawah. Okay ya. Propanol. Okay ya. Terbakar dalam oksigen berlebihan. Terbakar dengan lengkap ya. Okay, dengan lengkap. Okay. Dengan oksigen berlebihan. Menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Lah. Okay. Okay. Saya tunjuk satu lagi example. Okay ya. Kita lihat. Okay, I do for butanol now. Okay ya. Use a different color pen. Okay. Okay, kalau butanol mula dengan 4 lah. So C4H9OH tambah dengan O2. So kamu akan dapat CO2 plus H2O. Okay. Okay. So kita lihat. Kita mula ya. So 4. Okay ya. Bagi hidrogen 9 tambah dengan 1, 10. So I have to put here 5. 5 kali 2, 10. Okay. Bagi oksigen pun dah balance. Okay. Sekarang kita kira untuk karbon dah balance, hidrogen dah balance, kita kira untuk oksigen pula. Okay ya. Okay, tengok ya. 4 kali 2, 8. 8 tambah 5. We have 13 dah. 13. Okay ya, 13. Okay, so maknanya 1 plus 1 must come from alcohol. 1 mesti asal dia daripada alkohol. Baki 12 tu asal daripada oksigen. Okay, so kalau aku pecahkan macam ni, senang kita nak balancekan equation dia lah. Okay ya. So kita lihat. Okay. So 6, very simple. Nombor genap 6 kali 2, 12. Okay. Senang sahaja kita dapat balancekan equation. Kemudian tuliskan penerangan dia seperti yang ditunjukkan di atas. Okey. Itu cara kita nak tulis persamaan kimia untuk karbon, alkohol lah. Untuk alkohol. Okey. Okey, saya sambung dengan tindak balas yang kedua, iaitu pengoksidaan. Okey ya. So I think this YouTube might take a longer time, so please bear with me. Okay ya. Kita lihat. Okay ya, bagi alkohol
Okey. So dalam tindak balas ni, alkohol mengalami jenis alkohol. Okey, penerangan umum dia ialah alkohol mengalami pengoksidaan menghasilkan asid karboksilik. Asid karboksilik ni sebenarnya kita belum belajar lagi. Asid karboksilik ni kita belum belajar lagi. We are going to learn that the next lesson lah. So anyway, kita lihat macam mana tindak balas ni berlaku. Ini ialah setup of apparatus. Iaitu eksperimen ni boleh dijalankan dalam makmal. Itu ialah senarai dadas dan juga setup of apparatus yang digunakan untuk menghasilkan etanol kepada asid etanoid. Etanol kepada asid etanoid, proses pengoksidaan etanol lah. Di sini kita menggunakan dua ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan yang digunakan ialah ejen pengoksidaan. Ada dua ejen pengoksidaan yang kita gunakan. Yang pertama ialah larutan kalium manganat 7 berasid. Kalium manganat 7 berasid larutan kalium manganat 7 berasid. So we write down as KMnO4/H positive. Larutan kalium manganat 7 berasid. So bila kita gunakan larutan kalium manganat 7 berasid, pemerhatian yang kita perhatikan ialah pemerhatian dia ialah diselesaikan. Pemerhatian dia ialah kamu akan dapati larutan ungu tu dia berubah kepada tidak berwarna. Larutan ungu berubah kepada tidak berwarna. So bagi larutan kalium manganat, dia sebenarnya dia berwarna ungu. So pemerhatian dia, larutan ungu berubah kepada tidak berwarna. Ejen pengoksidaan yang satu lagi yang boleh kita gunakan ialah larutan kalium manganat 7 berasid. Yang kedua ialah larutan kalium dikromat. Larutan kalium dikromat 6 berasid. Larutan kalium manganat 6 berasid. Dia punya formula dia ialah K2Cr2O7/H+. Berasid. So bila kita gunakan ejen pengoksidaan larutan kalium manganat 7 berasid, pemerhatian yang kita akan dapati ialah pemerhatian dia ialah dia berubah daripada orange kepada hijau. Larutan jingga
Okey ya, larutan jingga okey ya, berubah kepada larutan hijau. Okey ya, larutan jingga berubah kepada larutan hijau. Okey ya, ni pemerhatian yang akan dapat lah. Okey ya. So kamu kena, kalau boleh, hafalkan ya. Okay, agak penting. Dalam soalan struktur mereka selalu tanya ya, apakah pemerhatian yang kamu dapat dari segi perubahan warna ni, memang kita kena hafalkan. Okey ya. Itu ialah dua ejen pengoksidaan yang digunakan untuk mengoksidakan alkohol kepada asid karboksila. Okay. Now we come to the main part. Macam mana nak tulis persamaan kimia. Okay ya. Saya tunjukkan secara senang. Okay ya. Kita lihat. Okay. Let me show you. Using black pen. Okay ya. Katakan saya gunakan untuk etanol ya. Okay. Contoh etanol. Okay ya. Kita lihat. So 1, 2. Okay, ini adalah OH. Okay. So bila dia mengalami pengoksidaan, okay, bila dia mengalami pengoksidaan, so maknanya dia tambah oksigen lah. Okay ya, dia tambah oksigen dan mengeluarkan hidrogen. Okay ya. So I just make it simple for you lah. Okay ya. So yang ni dia melibatkan pengoksidaan, so kita tulis OH. Okay ya. OH ni dia mewakili ejen pengoksidaan yang saya nyatakan di atas. Okay ya, mewakili ejen pengoksidaan yang saya nyatakan ke atas. Okay ya. So you just put it there as bracket O. Okay ya. So kamu tahu bahawa ini adalah tindak balas pengoksidaan seperti yang saya terangkan sebelum ni. Okay ya, karbon yang memegang OH ni akan mengalami pengoksidaan, so dia akan kehilangan hidrogen dan ditambah dengan oksigen. Okay, dan membentuk ikatan ganda 2 dengan oksigen. Okay ya. So yang lain semua dia sama sajalah. Okay ya. The rest is the same except for the carbon which holds the OH lah. Okay ya. Karbon yang memegang OH tu. So 1, 2, 3. Okay ya. Okay. So maknanya what we do is we take out the 2 hydrogen. Okay ya. Okay. So 2 hidrogen ini keluarkan lah. Okay ya. Dan dia akan berkongsi ikatan ganda 2 dengan oksigen. Okay. Dan dia akan menghasilkan hasil sampingan tu ialah H2O. Okay. So kalau kamu lihat ya, kita akan mula belajar satu siri homolog yang baru ya, yang kita akan belajar the next lesson. So kamu akan perhatikan yang ini sebenarnya ialah kumpulan berfungsi untuk asid karboksilik. Kumpulan berfungsi, maybe you cannot see ya, we will change the color. It's too light. Okay ya. Okay, ini adalah kumpulan berfungsi. Kumpulan berfungsi untuk asid karboksilik. Okay. Tapi jangan bimbang, kita dalam siri homolog yang seterusnya kita akan belajar ya. So it shouldn't be a problem. Nanti saya akan terangkan dengan lagi detail dalam my next lesson. Okay. Okay, kita lihat, saya ambil satu contoh ya. Okay, yang ni macam mana nak tulis persamaan kimia. Okay ya. So kita lihat, kita ikut je. Ni lah etanol kan. So etanol ialah C2. 1, 2. Okay ya. C2 H5 1, 2, 3, 4, 5 H5. Okay, OH. Kumpulan berfungsi kita memang asingkan selalu. Okay ya. Tambah dengan bracket O. Okay. Okay, yang ni sama
kumpulan berfungsi memang kita akan asingkan ya. So kita kumpulkan yang ni dulu. So CH3 COOH plus H2O. Okey. So tindak balas ni tak payah nak imbangkan, dia memang secara automatiknya imbang. Okey ya. So cara nak terangkan senang saja. Etanol mengalami pengoksidaan. Okey ya. Sama seperti ke atas, etanol mengalami pengoksidaan menghasilkan acetanoid. Etanol mengalami pengoksidaan, okey ya, menghasilkan asid etanoid. Okey, etanol mengalami pengoksidaan menghasilkan asid etanoid. Okey. Okay, maybe I show you one more example. Okay, ya. You can pause the video and then copy the notes, or you can try to write down on your own lah. Cuba tulis dengan sendiri ya dalam buku latihan tu, buku nota. Yang penting kamu guna cuba tulis dengan sendiri. Okay ya. So it's just a guideline lah. Okay. Okay, kita cuba untuk satu lagi. So I do it here lah. Okay ya. Saya buat kat sini. Sekejap ya. Okay, we'll hold on a second lah. Sekejap. Okay, tak apa. Okay, never mind. Saya sambung kat tepi lah. Okay ya. Okay, I can do it at the side. Okay. Saya buat untuk satu lagi. Okay, oh ada tempat lagi. Okay, we do another one. Okay, saya cuba buat untuk butanol pula. Okay ya, butanol. Okay, try to use a different color pen. Okay ya, so butanol, saya cuba buat untuk butanol. So butanol ialah si propanol lah. Okay ya, propanol. Okay ya, lantai dia lebih pendek sikit lah. Okay ya. Okay, kita lihat. So propanol ialah okay, 1, 2, 3 OH. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay ya. So bracket O. Okay. So kita lihat ya. Sama seperti tadi. Okay ya. So I need to balance it. Okay ya. Okay, everything is the same. Okay ya. Cuma OH ini dengan yang ini akan dikeluarkan. Okay ya. So CH3 CH2 okay ya. Karbon ni yang memegang OH kan. So everything is the same. Cuma kamu keluarkan dua hidrogen tu dan tambahkan oksigen, double bond oksigen. Okay ya. Dan plus H2O lah. Letak dua di sini untuk balancekan lah. So 2 plus 1 3 oksigen, 1 2 3 oksigen. Okay ya, yang tadi pun okay, saya lupa nak balancekan lah. So letak dua kat sini. Okay ya, 2 plus 1 3, 2 plus 1 3, kena balance ya. Okay, beri perhatian ya, letak dua kat sini, 2 plus 1 3,
2 plus 1, 3. 1, 2, 3. So it's balance lah. Okay. Okay. So dari segi equation kita lihat, so inilah propanol. So C3 1, 2, 3. So C3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, H7. Okay, OH will come separately. OH plus 2 bracket O, representing the oxidizing agent ya, yang mewakili ejen pengoksidaan. Okay, yang ini kumpulan berfungsi, so itu kena tulis secara asing COOH. Yang lain semua kamu boleh gabung. 1, 2. So C2 1, 2, 3, 4, 5. H5. Lepas tu baru kamu masukkan COOH plus H2O. Okay, can you see that not? So still kamu dapat 2 tambah 1, 3 karbon lah. So 3 karbon, 3 karbon. Cuma dia dipisahkan tu saja. Okay. So yang ni ialah propanol menghasilkan propanoic acid. Okay. Okey ya, propanol menghasilkan propanoic acid. Okey, saya sambung dengan tindak balas yang terakhir sekali. Okey ya. So iaitu tindak balas pendehidratan. Okey. Kita lihat. Okey, tindak balas pendehidratan ini ialah apa kita kata salah satu setup of apparatus Okey ya, yang ini ialah setup of apparatus, susunan dadas. Okey, yang boleh dibuat dalam makmal lah. Okey ya. Okey ya. Okey. So ini kena tahu macam mana nak lukis, okey ya, selalu diuji dalam SPM. Okey, apa tu tindak balas pendehidratan? Ialah alkohol mengalami pendehidratan menghasilkan alkina. Okey, mengalami pendehidratan menghasilkan alkina. Okey. So in this case saya boleh buat satu quick saya boleh ringkaskan ya kepada persamaan umum yang senang, okay, ya, iaitu alkohol mengalami pendehidratan menghasilkan alkina plus water lah, H2O. Molekul air disingkirkan. So CnH2n plus 1 OH, CnH2n. So kamu boleh gunakan formula ni untuk terbitkan lah. Okey ya. Okay, kita rujuk sekejap ke buku teks. Okey ya, kita rujuk sekejap ke buku teks. Sekejap ya. It's a bit difficult to find. Okey, kita sambung balik ya. Sorry for the interruption. Okey ya, kita lihat. So tindak balas pendehidratan ni boleh dilakukan dalam makmal sekolah. Saya petik ni ya daripada buku teks. Okey ya, gambar ajar semua saya ambil daripada buku teks. Okey, muka surat 103, mungkin kamu boleh rujuk ya. Dia boleh dilakukan melalui dua kaedah yang berikutlah. Satu, sama ada mengalirkan wap etanol tu ke atas mangkin. Okay, mangkin yang digunakan tu sama ada serpihan porselin panas, aluminium ataupun lebih dikenali sebagai aluminium oksida, asid fosforik panas. Okey ya.
ataupun asid sulfurik pekat pun boleh. Semua ni kita ialah ejen pendehidratan lah. Okey ya. Digunakan sebagai mangkil. Okey. Tapi kalau kamu gunakan cara reflux, dan kita kena gunakan asid sulfurik pekat yang berlebihan. Okey ya. So etanol C2H5 dipanaskan dalam keadaan reflux. Kalau gunakan asid sulfurik ataupun asid fosforik, okey ya. Kalau gunakan asid sulfurik ataupun asid fosforik, kamu tak boleh gunakan cara di atas. Okey ya. Cara ni memang kita tak boleh gunakan, okey ya, asid sulfurik pekat ataupun asid fosforik pekat. Memang tak sesuai. Okey ya. Yang ini hanya untuk serpihan porselin, okey ya, dan juga aluminium oksida. Okey. Okey ya. Yang dua cara ni kita akan gunakan cara reflux. Yang dua cara ni kita boleh gunakan seperti yang ditunjukkan di atas dalam susunan tandas tersebut. Okey. Okey, saya terus pergi kepada persamaan kimia dia. Okey, kita lihat macam mana nak buat. Okey ya. So I do for one example etanol, contoh ya. C2H5OH. Okey. 1 2 3. Okey ya. Saya letak OH dia kat bawah. Okey. Okay, what actually happens here lah, dalam tindak balas ni, OH itu dikeluarkan. OH itu dikeluarkan sebagai air. So, kamu akan dapat H, C, double bond C, H. You akan dapat balik alkina plus H2O. So in this case, ethanol here, ethanol becomes ethena balik. Okay, ethanol becomes ethena balik. Okay. So cara nak tulis persamaan kimia, C2H5OH becomes C2H4 plus H2O. Okay. Kalau kamu tu ikut formula persamaan kimia yang saya bagi ke atas ya. That means say for example okay. Just now I showed you alkina mengalami pendehidratan, alkohol ya. Alkohol mengalami pendehidratan menghasilkan alkina plus H2O, right? Okay ya. Okay. So ini adalah alkohol ya, bahasa Melayu. Okay, alkohol. You akan dapat alkina plus H2O. Kalau kamu memorize formula kimia, formula ARM dia, you boleh terbitkan for any alcohol actually dengan senang. Saya bagi satu contoh ya. Okey, katakan saya nak untuk propanol. So propanol 3 karbon kan? So saya gantikan dengan 3. C3H7OH. C3 2 times 3 6, 6 plus 1 7 OH. So ni pun ganti dengan 3. C3H6 plus H2O. Okey, cara nak terangkan ialah senang saja ikut yang umum tadi. Propanol mengalami pendehidratan
menghasilkan propina. Kalau yang ni etanol mengalami pendehidratan, menghasilkan propina. I show you one last example. Sebab untuk butanol, senang saja kalau kamu gunakan butanol 4 karbon kan. So gantikan C dengan 4, N sama dengan 4. So C4 H9 4 kali 2 8, 8 tambah 1 9 OH. So gantikan balik C4 H8 plus H2. That's it, senang. Butanol akan menghasilkan protein. Simple as that. Okey, siap untuk sifat kimia alkohol hari ini. So hari ini punya PDPC agak panjang ya, lebih kurang 40 minit. Okay ya, so maybe you can pause, lihat, then you can continue to the other section lah. Okay ya. Okay, thank you very much. Seperti biasa, pastikan kamu salin dalam buku nota ya. Okay, thank you.